Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabban, kami reda Allah Tuhan kami, wa bil islami dina, kami reda Islam cara hidup kami, wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula, dan kami juga reda Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi kami dan rasul kami. Yang dihormati lagi dikasihi Tuan Pengerusi Surau, seluruh ahli jurukuasa surau, mari Imam Bilal, tuan-tuan guru, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mudah-mudahan kita semua diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setinggi syukur kepada Allah kerana pada malam ini kita dapat datang ke rumah Allah menunaikan salat maghrib secara berjemaah. Dan alhamdulillah, setinggi syukur lagi kepada Allah kerana pada malam ini kita dapat kekal berada di rumah Allah untuk duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita ini mengundang berkat dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, seterusnya menjadi bekal kepada kita untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat nanti insya-Allah. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, malam ni saya kurang semangat sikit nak kuliah sebab pok tak ada malam ni. Pok pergi jalan KL Lumpur, balik ni cakap KL lah balik ni. Pok lalu pok tengok live marah sebut nama dia malam ni. Allah Rabbi. Jadi insya-Allah tuan-tuan, untuk malam ni insya-Allah saya akan berkongsi kepada tuan-tuan, kita sama-sama ulang kaji kisah salah seorang daripada 25 nabi. Kalau kita semua ingat, sebelum ni saya banyak dah cerita di sini tentang kisah-kisah nabi. Antaranya saya pernah cerita di sini kisah Nabi Lut alaihi salam. Cerita saya cerita dah sinilah. Saya juga pernah cerita sini kisah Nabi Musa alaihi salam. 2 kali kuliah cerita Nabi Musa. Juga saya pernah cerita di sini kisah Nabi Nuh alaihi salam. Cerita-cerita tentang nabi ni memang kita kena tahulah cerita-cerita nabi ni. Saya juga pernah cakap di sini kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Cerita-cerita nabi. Kita perhabis 25 nabi tu. Habis 25 nabi kita buat ujian, ada periksa. Jadi tuan-tuan kena jawab periksa tu, dok pas saya akan ulang balik cerita sama. Dan malam ni insya-Allah kita tengok sebahagian cerita ataupun kisah salah seorang daripada 25 nabi dan rasul, iaitu kisah Nabi Isa alaihi salam. Jadi cerita Nabi Isa ni tuan-tuan, cerita-cerita nabi lain pun dia cerita dia panjang. Jadi kita cerita setakat yang dang. Kemungkinan malam ni kita boleh tengok dulu sebahagian kisah Nabi Isa, kisah bermula dia dilahirkan. Dia mula lahir sehinggalah dia diangkat oleh Allah naik ke langit. Tapi cerita dia mungkin sebahagian sajalah yang saya sempat cerita. Jadi tentang Nabi Isa ni tuan-tuan, dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Nabi kata, dalam satu hadis Nabi kata, inni la arju in tala bi umur an alqa Isa bin Maryam fa in ajjala bi maut faman laqiyahu minkum falyuqrihu minni assalam. Nabi kata dalam satu hadis, Nabi kata, inni la arju, aku harap sangat, in tala bi umur, jikalau umur aku panjang. Nabi kata aku harap sangat-sangat kalaulah umur aku panjang, an alqa Isa bin Maryam, aku teringin sangat kalaulah umur aku panjang, aku nak berjumpa dengan Isa bin Maryam, aku nak jumpa dengan Nabi Isa. Ni Nabi Muhammad kata.
Maka Nabi pun sambung lagi dalam hadis, Nabi kata fa in ajjala bi maut, jika mati dahulu mendahului aku. Ni Nabi sebut, Nabi kata jika aku mati dulu sebelum aku jumpa dengan Nabi Isa, kalau aku mati dulu, maka Nabi kata apa? Faman laqiyahu minkum, maka siapa-siapa dalam kalangan kalian, siapa-siapa dalam kalangan kita ni, Nabi kata siapa-siapa yang berjumpa dengan Nabi Isa, falyuqri'hu minni assalam, maka sampaikan salamku padanya. Ni Nabi ajar kepada kita tuan-tuan, kita biar kena turun-temurun cerita tentang hadis ni. Nabi kata kalau umur aku panjang, aku teringin sangat aku nak jumpa Nabi Isa. Sebab Nabi Isa ni tuan-tuan, dia akan turun kembali ke bumi. Itu sahih cerita dalam hadis, Nabi Isa akan turun kembali di bumi ni, akan memerintah bumi. Dan Nabi kata kalulah umur aku panjang, aku teringin sangat nak jumpa Nabi Isa ni. Dan Nabi kata lagi, kalulah aku mati dulu, maka siapa-siapa dalam kalangan umat Nabi Muhammad yang berjumpa dengan Nabi Isa, tak kiralah kita ke anak cucu kita ke, siapa-siapa pun yang akan datang, Nabi pesan apa? Falyuqri'hu minni assalam, maka sampaikan salamku padanya. Jadi tuan-tuan, kalau ditakdirkan kita umur panjang ataupun budak-budak sekarang ni sempat akan datang Nabi Isa turun. Bila Nabi Isa turun wallahu alam, tapi di akhir zaman ni lah. Maka siapa-siapa yang jumpa Nabi Isa, khabar kepada Nabi Isa, wahai Isa, Nabi Muhammad kirim salam. Ni antara tanggungjawab umat Nabi Muhammad, jumpa Nabi Isa kirim salam. Nabi pesan kirim salam, jumpa Nabi Isa, khabar Nabi Isa bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kirim salam kepada kamu dengan ucapan assalamualaikum. Ni antara tugas kita. Nabi Isa ni tuan-tuan, dia ni merupakan salah satu makhluk yang dipanggil ataupun termasuk dalam golongan yang disebut minal munzarin. Biasa kita dengarkan minal munzarin. Apa maksud minal munzarin? Iaitu golongan yang diberi tempoh. Apa maksud dia? Maksudnya ialah ada beberapa golongan, ada beberapa makhluk yang dia hidup sudah lama, tapi sampai sekarang masih belum mati. Yang pertama siapa? Yang pertama Nabi Isa. Nabi Isa sekarang ni dia hidup lama dah. Nabi Isa dia diutus 600 tahun sebelum Nabi Muhammad. 600 tahun sebelum Nabi Muhammad diutus. Jadi Nabi Isa lama dah hidup, dan sehingga sekarang tuan-tuan, Nabi Isa belum mati. Dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat ke langit yang kedua. Dan sekarang ni Nabi Isa hidup di langit yang kedua. Dan Nabi Isa duduk langit kedua, ustaz, ya ada rumah tak ustaz? Tak payah tanya hak tu. Ya makan benda. Aku pun tak tahu hak tu. Hak tu kita tak payah fikir. Cuma yang pasti Nabi Isa ada langit yang kedua sekarang ni. Jadi Nabi Isa daripada dulu dah hidup sampai sekarang belum meninggal, termasuk dipanggil minal munzarin. Siapa lagi yang termasuk minal munzarin? Iaitu Al-Masih Ad-Dajjal. Dajjal tuan-tuan sekarang ni ada tak lagi? Ada dah. Bahkan sudah lama ada. Zaman Nabi Muhammad dah ada. Bahkan kemungkinan sebelum zaman Nabi Muhammad Dajjal sudah ada. Dan sampai sekarang Dajjal masih ada dan akan keluar satu saat nanti. Siapa lagi yang minal munzarin, yang hidup lama dah tapi tak mati-mati? Antaranya lagi ialah Iblis. Iblis hidup lama dah, dia mati bila Iblis? Iblis mati bila? Mati hari kiamat. Dan walaupun mati hari kiamat, tetap dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iblis tetap dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa lagi ataupun mana lagi, makhluk apa lagi yang lama dah hidup sampai sekarang tidak mati? Cik tuan-tuan jawab, muslimat. Api dengar sok dah kuliah ni, dia boleh jawab. Napa lagi? Ya'juj wa Ma'juj. Lama dah hidup. Dalam Quran disebut tentang Ya'juj dan Ma'juj. Lama dah hidup, dulu dah. Quran cerita dah tentang Ya'juj dan Ma'juj. Sehingga sekarang Ya'juj wa Ma'juj masih ada dan akan dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala satu saat nanti. Jadi kita balik kepada Nabi Isa. Nabi Isa ni tuan-tuan, dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat ke langit. Ketika orang nak bunuh Nabi Isa, maka Nabi Isa diangkat, maka Allah ganti orang lain yang muka dia serupa dengan Nabi Isa. Dan orang Kristian, orang Nasrani semua tu dia ingat ke
Dia sudah bunuh, dia sudah salib lah Nabi Isa. Saya dah cerita waktu pada malam ni, tu ringkas saja. Diangkat oleh Allah ketika umur 33 tahun. Dan Nabi Isa akan turun kembali ke bumi. Walaupun lama dah duduk di langit, tetap turun di bumi juga pada umur 33 tahun juga. Umur dia ketika turun nanti, umur dia 33 tahun. Nabi Isa ni tuan-tuan, keluarga Nabi Isa banyak diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. Cerita tentang Nabi Isa ni, cerita tentang keluarga Nabi Isa sendiri pun Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Antaranya Allah buat terus satu surah berkait dengan mak Nabi Isa. Siapa mak Nabi Isa? Mak Nabi Isa ialah Maryam. Surah dalam Al-Quran yang bernama surah Maryam tu tuan-tuan, tu merupakan mak kepada Nabi Isa. Juga toki kepada Nabi Isa juga ada surah dalam Al-Quran. Mak Nabi Isa bernama Maryam. Toki Nabi Isa nama dia? Toki Nabi Isa. Pih tahu tak pih? Ni murid jawab. Mak toki Nabi Isa siapa? Ayah kepada Maryam. Ada nama surah dalam Al-Quran. Tuan-tuan tak tahu ke? Wak-warok. Wak-wak tak tahu. Kita tengok surah yang kedua tu selepas surah Al-Baqarah. Surah Ali Imran. Imran tu tuan-tuan, toki Nabi Isa tu. Mungkin dalam kalangan kita ni, oh gitu tak tahu setara. Aku ingat ke Imran mana? Rupanya toki Nabi Isa rupanya. Imran tu tuan-tuan merupakan toki kepada Nabi Isa. Jadi surah dalam Al-Quran, surah Ali Imran, maksud dia benda keluarga Imran. Dia cerita tentang keluarga Imran. Jadi dalam tu ada cerita tentang Maryam, ada cerita tentang Nabi Isa, keluarga dia kan. Anak Imran, Maryam, cucu Imran, Nabi Isa. Jadi dalam banyak-banyak surah biasa kita dengar orang panggil apa? Al-Baqarah, Al-Qasas, An-Naml. Untuk Ali Imran ni ramai orang salah sebut. Dia sebut benda, dia sebut surah Al-Imran. Ada orang sebut itu, dia sebut surah Al-Imran. Surah Al-Imran dak wujud surah Ali Imran. Hak tu je maksud dia keluarga. Kalau orang lain tu bukan Ali, Al yang isim biasa je. Tu dari segi bahasa Arab lah. Jadi tuan-tuan, dalam Quran ada mak Nabi Isa iaitu Maryam. Juga toki Nabi Isa surah Ali Imran. Nenek Nabi Isa nama dia? Nenek Nabi Isa ataupun mudah cerita isteri kepada toki Nabi Isa, isteri kepada Imran bernama Hinnah. Hinnah ni tuan-tuan, saya akan bawa susuk galus sikit. Hinnah ni dia adik-beradik dengan Nabi Zakaria. Jadi Maryam ni, Maryam iaitu mak Nabi Isa merupakan anak saudara Nabi Zakaria. Tu salah silah dia. Maryam anak saudara Nabi Zakaria. Saya nampak makanan masuk. Rasa nak makan dulu rasa. mengganggu tu orang panggil dia tengah fokus-fokus nampak makanan masuk. Makanan dia haji kenapa tu? Peluk lepa. Kita makan dulu lah. Lapar beruk dah rasa tengok peluk lepa pulak lalu. Allahu Rabbi. Jadi tuan-tuan, Maryam ni mak Nabi Isa. Maryam ni dalam Al-Quran cerita tentang sedikit kisah tentang mak Nabi Isa. Maryam ni tuan-tuan, dia ni sangat-sangat kuat beribadah. Ni Allah cerita ni mak Nabi Isa. Nabi Isa kuat juga beribadah. Ni nak cerita tentang Maryam mak Nabi Isa. Sebelum Nabi Isa dilahirkan, Siti Maryam ni tuan-tuan, dia ni sangat-sangat kuat beribadah. Sehinggalah betapa kuatnya Siti Maryam beribadah. Ni cerita dalam Quran. Betapa kuatnya Siti Maryam dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kang Siti Maryam makanan dapat direct daripada Allah. Kuat sangat beribadah. Makanan dapat direct daripada Allah Subhanahu wa taala. Siti Maryam ni tuan-tuan, di rumah dia ada satu tempat. Maryam dia tinggal bersama dengan Nabi Zakaria. Nabi Zakaria yang jaga Maryam. Dia duduk dengan pak saudara dia. Maryam ni dia ada satu tempat yang disebut dalam Al-Quran Al-Mihrab. Apa maksud mihrab? Mihrab di sini ialah dia ada satu tempat yang tempat tu khusus untuk beribadah. Kita afdal ataupun sunat di rumah kita ada satu tempat yang tempat tu jangan campur benda lain, khusus untuk sembahyang, untuk baca Quran, untuk majlis zikir, tak kira lah, khusus tempat tu. Sebaiknya
Kalau dok boleh nak kita, kebanyakan kita susah nak ada benda tu. Sebab apa? Sebab dok cukup bilik, dok cukup orang tamu. Jadi kita ejahlah rumah kita biar satu tempat yang khusus, tempat sembahyang. Macam kita sekarang ni dalam bilik contoh, kita semayang, kita capur tempat tu juga, kita sembang tempat tu juga, kita tu haram ke tidak? Tidak haram, cuma nak kata sebaiknya jadikan satu tempat khusus untuk beribadah. Jadi bukan kita je boleh beribadah situ, tak kira lah siapa-siapa pun jadikan satu tempat, tak perlu besar pun. Jadi tuan-tuan, Maryam ni, dia ni terlalu banyak beribadah sehingga kan diceritakan dalam Al-Quran, satu hari Allah cerita dalam Al-Quran, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Dalam Quran Allah cerita kepada kita apabila Nabi Zakaria, tiba-tiba satu hari apabila Nabi Zakaria, setiap kali Nabi Zakaria dia masuk di bilik Maryam ataupun masuk di tempat Siti Maryam beribadah, biasa dah sekali-sekala Nabi Zakaria pergi tengok. Sebab Nabi Zakaria yang jaga Maryam, mak Nabi Isa ni. Sekali-sekala Nabi Zakaria pergi masuk tempat Maryam beribadah, tengok, oh sihat ke mana tahu, takut-takut pesang ke benda, sekali-sekala pergi jumpa. Setiap kali Nabi Zakaria pergi masuk tempat Siti Maryam beribadah, dalam Al-Quran Nabi Zakaria ni dia terkejut. Sebab apa terkejut? Wajada 'indaha rizqa. Masuk-masuk je di tempat Siti Maryam beribadah, tiba-tiba nampak di sisi Maryam tu ada makanan yang sangat banyak. Nabi Zakaria pening tengok makanan, sejak bila pula you tu pergi masak, pergi cek-cek dapur, pergi habis dah. Contoh pada waktu tu tak ada nak kata pergi keluar, dak keluar dari tak dia aku kunci pintu. Nak kata tepuh ngefuk pandai, tak ada dengar pun mutung hari ni. Tiba-tiba ada makanan. Jadi Nabi Zakaria pelik, tiba-tiba di sisi Maryam tu ada makanan. Ada kuih tiaw, ada kecok, Maggi udang. Contohlah tuan-tuan yang kata makanan tu pula, contoh makanan yang sesuai pada waktu tu, makanan yang lazat. Dengan buah-buahnya ada musang king, musang dok king ke ada belaka. Jadi tuan-tuan, apabila nampak ada makanan yang banyak, Nabi Zakaria dia tanya. Ni Allah cerita kepada kita ni, kita kena tahu cerita ni. Nabi Zakaria dia tanya Maryam, wahai Maryam, qala ya Maryam, wahai Maryam, anna laki hadha, kamu ambil mana makanan banyak-banyak ni? Kamu ambil mana? Kamu tepuh dengan siapa ni? Grab food atau ke? Maryam kata apa tuan-tuan? Maryam jawab kepada Nabi Zakaria, qalat huwa min indillah. Maryam dia jawab kepada Nabi Zakaria, makanan yang aku dapat ni ialah daripada Allah. Allah hantar direct makanan kepada Maryam. Disebabkan apa? Disebabkan Maryam ni kuat sangat beribadah. Ni antara karamah ataupun orang panggil dia antara kelebihan Maryam. Dia beribadah dapat makanan direct daripada Allah, sama ada melalui malaikat ke macam mana, wallahu alam. Tapi dia dapat makanan. Kita bayangkan tuan-tuan, sudah semayang duha, bagi salang tiba-tiba siap dah roti canai. Oh sedap gitu tuan-tuan. Sudah baca Quran 2 juzuk, tiba-tiba ada makanan cikecok depan kita. Kita ada benda juga lepas-lepas semayang, wi salang, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kita tengok benda ada, bukan cikecok, tahi cicok. Kita tengok Allah tahi cicok, tak cek pula ada kena kaki Allah, kena mayang mula pula dah. Atau kita tengok-tengok tahi cicok, bukan cikecok. Jadi Maryam dia beribadah dapat makanan direct daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini antara kelebihan Siti Maryam, mak Nabi Isa. Dan disebabkan Maryam ni tuan-tuan, dia ni iman yang sangat kuat, banyak beribadah. Kita ni kena ingat dah, apabila iman kita semakin meningkat, maka ujian kita semakin besar. Siti Maryam dia sangat kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan Maryam sangat tinggi. Maka tuan-tuan, Maryam disebabkan keimanan dia yang sangat kuat, disebabkan banyaknya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Maryam diuji oleh Allah satu ujian yang amat-amat berat. Kalau orang learning tuan-tuan kena ujian seperti Siti Maryam ni, memang orang kata ujian yang sangat-sangat berat dan yang paling-paling berat pada waktu tu. Apa ujian Siti Maryam? Cik tuan-tuan jawab. Nampak jenera dah. Apa ujian Siti Maryam? Mengandung tanpa ayah. Tuan-tuan bayangkan sekarang ni tuan-tuan, kalau tiba-tiba ada orang puang ngandung, dia tak kahwin, automatik orang akan tuduh dia berzina.
Kok mana pun, sama ada dia berzina, dia pelacur, tiba-tiba dok kahwin. Memang orang dia dok kahwin, orang kenal dia ni dok kahwin, tiba-tiba perut besar kau besar, lahir nampak mengandung. Dok kahwin pun orang akan kata dia berzina. Ada orang lain dah berzina, paling-paling tu pun dirogo tapi berzina lah, kita letak berzina lah. Jadi tuan-tuan, Siti Maryam bayangkan pada waktu tu wanita apabila mengandung dia berkahwin, dia bersama lelaki. Sama juga macam kita sekarang ni nak mengandung berkahwin. Pada zaman tu mengandung kena berkahwin. Tapi pada waktu tu tuan-tuan, Siti Maryam dia mengandung tanpa suami, mengandung tanpa ada seorang ayah. Ni ujian kepada Maryam. Dia ni adalah orang yang baik, orang yang taat kepada Allah, tiba-tiba mengandung. Orang berzina pun zaman sekarang tiba-tiba mengandung, malu. Tu hak jahat tu, dia sengaja berzina, malu dah. Ni orang baik, terkenal dengan baik, terkenal dengan banyak beribadah, tiba-tiba mengandung. Ujian yang sangat besar kepada Maryam. Cerita dia mula-mula mengandung kerana diceritakan dalam Al-Quran, satu hari tu Maryam dia sedang beribadah. Dia beribadah di tempat mihrab dia tu. Dia beribadah kepada Allah, tak kira lah dia semayang ke, dia buat apa, dia beribadah. Tiba-tiba dalam Al-Quran cerita, tiba-tiba ada seorang lelaki tiba-tiba sampai di tempat ibadah Maryam. Maryam tengah-tengah beribadah, tiba-tiba ada seorang lelaki depan dia. Terkejut Maryam, kejut pada waktu tu. Maka Maryam pun kata apa tuan-tuan dalam Al-Quran, qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Kata Maryam kata apa? Sesungguhnya aku berlindung kepada Allah dari gangguanmu. Aku berlindung daripada Allah daripada gangguanmu. Maryam takut pada waktu tu. Orang lelaki mana pula mari kat aku ni? Kamu ni siapa ni? Tiba-tiba ada depan ni. Maka lelaki tak dijawab apa tuan-tuan? Dia jawab, qala innama ana rasulu rabbik li ahaba laki ghulaman zakiyya. Maka dia jawab apa? Aku ni Jibril. Aku Jibril utusan Tuhanmu. Aku datang ke sini ni, aku nak bawa kepada kamu, aku nak bagi tahu kamu satu berita bahawa kamu akan mengandung dan akan melahirkan anak. Kejut Maryam tuan-tuan apabila dengar Jibril kata gini. Jibril kata, aku Jibril, aku datang sini nak khabar kepada kamu bahawa kamu akan mengandung. Li'ahaba laki ghulaman zakiyya, dan kamu akan mendapat anak. Setok karung. Maryam dengar. Apabila Maryam dengar gitu tuan-tuan, Maryam pun kata apa? Dalam Quran Allah rakamkan peristiwa ni dalam Al-Quran. Maryam kata, qalat anna yakunu li ghulam. Bagaimana aku nak mendapat anak? Walam yamsasni bashar. Aku tidak pernah disentuh oleh mana-mana lelaki. Walam aku baghiya, dan aku juga bukan seorang pelacur. Maryam kata. Ni dalam Quran Allah cerita. Aku nak dapat anak guana, aku nak mengandung guana, aku tak ada suami, bahkan aku tidak pernah disentuh oleh mana-mana lelaki, dan aku juga bukan seorang penzina, aku juga bukan seorang pelacur. Takkanlah tiba-tiba aku nak mengandung. Jadi sebab apa Maryam terkejut? Memang tak pernah lagi seorang wanita mengandung tanpa ada suami, ataupun mudah cerita mengandung tanpa bersama dengan lelaki. Tidak mengandung. Jadi inilah ujian kepada Maryam. Jadi apabila Maryam jawab gitu kepada Jibril, maka Jibril pun kata, qala kadzalika qala rabbuki huwa alayya hayyin. Jibril kata, kamu tidak perlu hairan wahai Maryam. Bagi Allah mudah belaka. Kamu tak pernah disentuh oleh lelaki ke, kamu tidak berkahwin ke, bagi Allah boleh buat belaka. Ni nak menunjukkan kepada kita tuan-tuan, sekarang ni kok mana pun orang mengandung macam mana pun, walaupun nampak dia bersama lelaki, semua tu daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak bersama lelaki puang, tak bersama pun Allah boleh mengandungkan seseorang. Tapi benda tu tak berlaku dah lah pada zaman learning. Apabila benda tu diceritakan dalam Al-Quran, ujian ni kena kepada Maryam, maka kisah ni sekali tu sahaja berlaku. Jadi tuan-tuan, ditakdirkan oleh Allah, lepas Jibril jumpa Maryam, maka Maryam pun perut dia semakin membesar. Maryam, ulama kata dia mengandung seperti macam kita. Bukan macam kita, macam muslimat. Kalau kita tak mengandung orang lelaki, sama sebulan 2 bulan, dan dia melahirkan sampai 9 bulan dia mengandung.
Jadi mungkin bulan pertama kecil lagi, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, lama-lama tuan-tuan mengandung mungkin naik. Biasa berapa bulan nampak perut. Pak biasa orang puan beranak apa bulan nampak perut. Oh muda kahwin dia dah ingat. Biasa 6 bulan kot orang puan biasa nampak perut sikit bila? Dak ngandung belakang. Biasa 7 bulan kot, 6 bulan nampak dah kot. Lebih kurang lah 5 bulan, sikit-sikit lah, sebulan 2 bulan dah nampak lagi. Jadi ketika perut Maryam dia besar, apabila besar tuan-tuan, pada waktu ni lah Maryam dia susah hati. Sebab apa susah hati? Kayak gini kalau dia jumpa orang, dia pergi kedai ke mana-mana orang tengok mengandung, parut lah kena. Memang parut. Memang orang kampung dia pakat kata, mu zina dengan siapa? Mu zina dengan orang lelaki mana? Mu ni jahat sungguh lah Maryam. Maryam ni mikir dah, kalau orang tengok aku mengandung, memang orang kata ke dia macam-macam. Dalam Al-Quran, Maryam dia takut sangat dengan benda ni. Bukan takut macam mana. Bayangkan tuan-tuan, mengandung tanpa suami. Dia ni orang baik, tapi mengandung, tiba-tiba mengandung. Maka Maryam dia buat macam mana? Allah cerita dalam Al-Quran, fahamalathu fantabadat bihi makanan qasiyya. Allah cerita dalam Al-Quran, apabila Maryam hamil, perut dia besar, maka dia lari jauh daripada kampung dia. Ni Allah cerita dalam Al-Quran. Maryam dia keluar daripada kampung Padang Kemuting ni. Kalau Padang Kemuting lah pada waktu tu, dia keluar lagi jauh, jauh lebih pada Gelung Gajah dia. Tak mau orang di tempat yang orang tak kenal dia. Dia lari jauh duduk tempat lain. Sebab apa? Dia takut orang tengok dia, orang tuduh dia berzina, orang tuduh dia tu, orang tuduh dia ni. Jadi dia lari jauh. Allah cerita dalam Quran, dia lari sangat-sangat jauh. Jadi tuan-tuan, apabila lari sangat jauh, dan tibalah waktu untuk Siti Maryam bersalin. Cukup 9 bulan, 10 hari, cukuplah waktu untuk Siti Maryam dia nak bersalin. Dan ketika nak bersalin, Siti Maryam diceritakan dalam Quran, Siti Maryam ni dia sakit. Sakit macam kita nak bersalin. Sakit macam mana saya pun tak tahu. Yang tu tanya bini kita lah macam mana. Jadi Siti Maryam ni dia sakit. Apabila sakit tuan-tuan, maka Allah cerita dalam Al-Quran, tiba satu saat tu dekat-dekat nak bersalin, Allah cerita dalam Al-Quran, fa'aja'ahal makhadu ila jid'in nakhlah. Ketika sakit nak bersalin, maka Maryam tiba-tiba dia ada satu tempat tu dia sakit nak bersalin. Kebetulan waktu tu dia berdekatan dengan satu pohon dan dia terus bersandar di satu pohon. Pohon apa? Pohon kurma. Ini dalam Quran. Dia bersandar pada satu pokok, iaitu pokok kurma ataupun pohon kurma. Tengah dia duduk di situ dalam keadaan perut dia yang sangat sakit nak bersalin pada waktu tu. Dia bersalin pada waktu ni tuan-tuan, dia tak ada bidang pada waktu tu. Maryam seorang diri. Tak ada bidang, tak ada pun nurse ke doktor ke, tak ada pada waktu tu. Maryam seorang diri di satu tempat yang wallahu alam di mana, tapi bukan di tempat di kampung dia, di tempat lain, dia lari jauh. Jadi ketika sakit tu tuan-tuan, tengah sakit nak bersalin pada waktu tu, dalam keadaan seorang diri pada waktu tu, apa Maryam ucap daripada mulut dia? Keluar daripada mulut dia, Maryam dia kata apa? Qalat ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasiyan mansiya. Maryam dia kata apa? Dia sebut, dia kata apa? Alangkah baiknya kalulah aku mati sekarang. Dia kata, bukan mati sebab sakit nak beranak, bukan. Dia fikir apa? Alangkah baiknya kalau aku mati. Kalau aku mati settle. Kalau aku tak mati, kayak gini aku ada beranak, apa orang kata ke aku, orang tuduh aku macam-macam, orang tuduh aku berzina, sedangkan aku tak berzina, orang tuduh aku buat jahat, macam-macam kena. Jadi Maryam kata, alangkah baiknya kalau aku mati sekarang ni. Ni Allah cerita dalam Al-Quran. Sebab apa? Ujian berat sangat tuan-tuan. Berat sangat. Bayangkan nak jaga anak mengandung tu tak sedap dah. Orang tengok apa orang kata, ni anak terus, anak dia terus. Kalau orang tanya, dia tak boleh bawa anak orang lain, memang anak dia. Apa orang kata kepada Maryam? Memang paruk, dia akan kena. Bahkan dia akan memalukan keluarga dia pula. Jadi Maryam pun tuan-tuan, dia kata gitu, alangkah baiknya kalau aku mati. Tapi Maryam tetap tidak mati. Dan ketika duduk di situ sebelum bersalin, dalam Al-Quran ada satu seruan. Allah cerita dalam Al-Quran, fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyya. Maka dalam Al-Quran Jibril dia menyeru kepada Maryam, wahai Maryam, kamu jangan berduka cita. Sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan di bawahmu sebatang anak sungai.
Dan Jibril pun kata lagi, wa huzzi ilaiki bi jid'in nakhlah tusaqitu alaiki rutaban janiyya. Maka Allah arahkan apa? Allah arahkan Maryam goncangkan ke batang pohon tamar supaya gugur kepadamu buah tamar yang masuk. Okey, jadi tuan-tuan, berdasarkan cerita ni, Allah dalam Quran dia cerita ada sesuatu yang terselit. Ketika Maryam sakit nak beranak, pada waktu tu tak beranak lagi, ketika mengandung lah, mudah cerita, Allah arahkan Maryam makan buah kurma dalam Quran. Jadi kita ni tuan-tuan, mengandung banyak akan makan buah kurma. Sebab apa? Allah arahkan Maryam makan buah kurma. Jadi nak menunjukkan di sini ketika Maryam sakit nak beranak, makan buah kurma. Jadi kita standby dah semua buah kurma tu, bini ngandung kemudian makan, perbanyakkan makan buah kurma. Sebab dalam Quran sendiri Allah sebut wa huzzi ilaiki bi jid'in nakhlah tusaqitu alaiki rutaban janiyya. Allah suruh Maryam supaya goncang batang pohon tamar supaya gugur kepadanya buah kurma supaya dia dapat makan. Maka Allah pun arahkan fakuli washrabi wa qarri aina, wahai Maryam, makan buah kurma tadi tu dan minumlah serta bertenanglah, jangan rusing. Allah khabar ke Maryam bertenang. Ni sampai seruang daripada Allah melalui malaikat Jibril ke macam mana sampai seruang tu. Maka tuan-tuan, dipendekkan cerita, maka Maryam pun dia melahirkan anak seorang diri. Melahirkan anak. Siapa anak dia tu? Anak dia tu ialah Nabi Isa. Yang kita dengar Isa bin Maryam, Isa bin Maryam, Nabi Isa tak ada ayah sebab dia binkan kepada mak dia iaitu Maryam. Jadi Nabi Isa pun dilahirkan. Keluar seorang bayi. Memang bayi keluar tu bayi sama macam kita, keluar bayi dulu mula-mula. Jadi selepas keluar bayi tu tuan-tuan, tak tahu berapa lama selepas daripada tu, Allah cerita dalam Al-Quran, Maryam kan dia pergi jauh. Jadi kokok mana pun tetap akan rindu kepada kampung. Pergi jauh macam mana pun last kali nak balik juga tempat asal. Macam kita lah, kerja jauh-jauh macam mana pun duk KL sampai Peceng, last kali nak balik semula pada Kemuting tempat kelahiran ni. Kena molek orang beli rumah kampung, kerja lain dulu 30 tahun kerja lain, last kali tua-tua balik tempat asal. Kok mana pun rindu ke tempat asal. Begitu juga Maryam. Lepas dia melahirkan anak, wallahu alam lama mana selepas pada tu, tapi tak lama lah, lebih kurang seminggu, 2 minggu ke 2-3 hari ke, wallahu alam. Allah cerita dalam Al-Quran, fa'atat bihi qaumaha tahmiluh. Allah kata Maryam pun dia balik ke kampung dia. Sebab apa? Rindu dah. Rindu rumah dia. Mungkin dia bimbang. Pok saudara dia cari Nabi Zakaria. Nak WhatsApp ada waktu tu, tak boleh nak WhatsApp ada waktu tu, tak boleh nak mesej, tak ada benda pada waktu tu. Maka Maryam pun dia balik. Dan Maryam balik tuan-tuan, kita kena ingat, Maryam balik bukan balik kosong. Maryam balik bawa seorang bayi. Dia balik bawa seorang bayi. Maka apabila balik je tuan-tuan, mula-mula jalan tu kampung orang lain, orang tak kenal dia, tak ada benda lagi. Lalu kok Batu Nang, naik Jabatan Sultan Mahmud, ada orang cari dia. Tiba-tiba masuk je, mula-mula masuk je Padang Kemuting ni. Contoh Padang Kemuting kampung dia lah, saya beri contoh. Tuan-tuan jangan mikir mana Maryam ada lah. Jangan cari, tak ada. Tuan-tuan nak cari Padang Kemuting ni, cari pok, jangan cari orang lain. Sampai je di kampung dia, mula-mula masuk tu, orang kampung dia tengok. Tiba-tiba Maryam lalu kat kedai rucik contoh, lalu depan Medan Mall, lalu depan Sabaso, masuk kampung dia tu. Masuk-masuk je tuan-tuan, orang tengok Maryam, ada apa lah? Pegang seorang anak. Takkan pergi curi anak orang, tak. Orang pun tanya, Maryam, anak siapa? Maryam tak tipu, itu tak kena khabar ni anak aku. Apabila Maryam jawab gitu tuan-tuan, start daripada ni nak ke sampai rumah dia, dihentam beramai-ramai. Kita bayangkan, kita rasakan kita seperti suasana tu. Kita masuk dalam keadaan kita ni orang baik, tapi orang duk hentam kita tengah-tengah jalan ramai-ramai. Apa orang kata tuan-tuan? Dalam Al-Quran Allah cerita, qalu ya Maryam, orang kampung dia kata apa? Ya Maryam, laqad ji'ti syai'an fariya. Wahai Maryam, kamu telah buat perkara yang sangat hina. Kamu buat perkara yang tidak baik. Kamu belajar mana ni? Kamu berzina dengan lelaki mana? Kamu buat perkara yang sangat-sangat keji. Kamu buat benda yang sangat jahat. Orang kampung dia pakak kata. Ramai-ramai pakak kumur dia pakak kata, mu berzina dengan siapa? Macam-macam orang weh. Maryam pun tetap teruskan perjalanan, jumpa pula sekumpulan orang lain pula. Tadi lah lu kat depan kedai rucik, orang tengah beli pakak ngata ke dia. Sampai depan sikit lagi orang tengah lepak makan roti canai.
Jumpa Maryam, tengok bawa anak. Orang pun kata apa lagi? Ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'a sawin wa ma kanat ummuki baghiya. Orang kata benda lagi tuan-tuan. Orang kata, wahai Maryam, ayah dan ibu kamu bukan orang jahat. Orang kata, maksud dia apa? Ayah dan mak kamu orang yang soleh, wahai Maryam. Semua orang kenal ayah dan mak kamu orang yang soleh, orang yang solehah. Keturunan kamu orang yang baik. Sanggup kamu buat perkara yang hina ni. Sanggup kamu berzina. Sanggup kamu buat perkara yang tidak elok. Orang duk ngata ke Maryam, wahai Maryam, kamu ni berzina, kamu buat benda jahat. Kenapa kamu buat gini ni? Maryam tuan-tuan, dia senyap. Sebab apa dia senyap? Memang ada dalam Quran Allah arahkan memang Maryam ni dia bernazar, dia tak boleh cakap. Sebab apa tuan-tuan? Kalau dia kata pun, contoh Maryam kata, aku ni memang anak aku tapi aku dok berzina, aku dok kahwin, orang percaya ke tidak? Orang tetap tidak akan percaya. Bayangkan ada anak, memang anak dia sendiri yang mengandungkan anak dia. Dia kata aku tak ada suami dan aku dok pernah bersama lelaki, aku tidak berzina. Orang percaya ke tidak? Tak percaya. Sekarang ni tiba-tiba ada orang mengandung, tak ada suami tapi dok berzina. Dia kata dok berzina, aku mengandung, tiba-tiba mengandung. Orang tidak akan percaya. Jadi Maryam dia senyap. Dia senyap, dia tak kata, dia senyap, dia cuma kabur anak dia dan dia senyap. Orang duk kata ke dia pun dia senyap, buat tak tahu. Maka last sekali tuan-tuan, disebabkan paruk sangat Maryam kena ni, Maryam nak hilangkan tohmahan orang kampung dia tu. Dia nak kabur perkara sebenar dan dia tahu dah kalau dia kabur pun orang tidak akan percaya. Maka Maryam buat apa last sekali tuan-tuan? Allah cerita dalam Al-Quran, fa asyarat ilai. Maryam dia arahkan orang kampung dia tu cakap dengan anak dia, hak bayi masa kecil ni. Cakap dengan ni mudah cerita gitu lah. Cakap dengan baby ni sendiri tanya dia. Ni dalam Quran Allah kata, dia isyaratkan supaya cakap dengan anak dia, tunjuk ke anak dia itu Nabi Isa ketika masih bayi pada waktu tu. Kecil lagi pada waktu tu. Maka dalam Al-Quran apabila Maryam dia suruh orang kampung dia hak duk mengata ke dia cakap dengan budak ni, maka orang kampung dia itu marah ke Maryam. Sebab apa marah? Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Wahai Maryam, kamu nak menganjing ke kami ke? Bagaimana kami nak bercakap dengan seorang bayi yang baru lahir? Dalam Quran kata kaifa nukallim. Kami nak cakap mana dengan budak kecil? Ikut logik akal kita, budak kecil mana boleh cakap? Tak ada orang budak tiba-tiba lahir boleh cakap. Ada anak kita tubik-tubik dari perut, nak cucu dia tu baru tubik, baru lahir, mak cikecok contoh. Tak ada tuan-tuan. Bayi yang baru lahir pandai nangis je, Maryam dia buat gitu. Maka orang kampung marah ke Maryam, kami nak cakap guana dengan budak tu. Maka tiba-tiba pada saat inilah tuan-tuan, Allah tunjukkan kuasa Allah. Ini berlaku sungguh, diceritakan dalam Al-Quran. Tiba-tiba bayi yang baru lahir tu, yang baru beberapa hari tu, beberapa minggu tu, tiba-tiba dia bercakap. Terkejut orang dengar belaka. Apa dia kata? Allah rakamkan apa ucapan bayi tu, iaitu Nabi Isa. Allah rakamkan di dalam Al-Quran. Nabi Isa kata apa? Qala inni abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salah waz zakah ma dumtu hayya wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Ni perkataan Nabi Isa ketika dia masih bayi. Apa maksud dia tuan-tuan? Tiba-tiba Nabi Isa bercakap, dia kata apa? Didengari oleh orang ramai-ramai yang ada di situ pada waktu tu. Nabi Isa kata apa? Qala inni abdullah, sesungguhnya aku ialah hamba Allah. Tuan-tuan, budak tuan-tuan, tapi suara budak lah, mungkin suara budak. Qala inni abdullah. Contoh, tuan-tuan jangan suka contoh pada waktu tu. Aku ni ialah hamba Allah. Ataniyal kitab, dia memberikan kepadaku kitab. Wa ja'alani nabiyya, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Apa maksudnya tuan-tuan? Nabi Isa dia kata aku ni hamba Allah dan dia memberikan aku kitab. Kita mari mikir, dah Nabi Isa kan dapat kitab dah kan masa kecil, dan boleh dah kan masa besar kitab Injil tu tuan-tuan. Ulama sebut Nabi Isa ni dia sudah dapat dalam perut lagi, dia sudah tahu dah benda tu. Walaupun dia bayi tak tahu benda, tapi sudah ada ilham ataupun wahyu daripada Allah bahawa akan diturunkan kitab kepadanya. Dan dia sudah tahu bahawa dia akan jadi seorang nabi pada waktu tu. Wa ja'alani nabiyya,
Dan dia kata apa lagi? Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salah waz zakah ma dumtu hayya. Maka Nabi Isa dia kata, dan Allah menjadikan aku seorang yang berkat di mana sahaja aku berada, dan Allah perintahkan aku mengerjakan solat dan memberi zakat selagi aku hidup. Wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Maka Allah perintahkan aku taat dan berbuat baik kepada ibuku. Tuan-tuan, Isa ni tuan-tuan, cerita dia sehinggalah dia besar, dia sangat-sangat berbakti kepada mak dia. Di mana-mana pun dia tetap bersama. Tapi last kali Siti Maryam dulu yang meninggal. Dia mati dulu. Saya tak dan ceritalah yang tu. Tapi Nabi Isa dia berbakti betul-betul kepada mak dia. Jadi tuan-tuan, selepas Nabi Isa cakap, Nabi Isa ni antara bayi yang boleh bercakap. Ada beberapa bayi yang dilahirkan dia boleh bercakap, disebut dalam hadis. Sekarang ni tak ada lah. Antaranya ialah, kalau tuan-tuan pernah dengar, selain Nabi Isa boleh cakap ni, dalam hadis Muslim, ada seorang, kisah dia, saya cerita pendek, cerita dia panjang, saya cerita pendek. Kisah Juraish. Nama dia Juraish. Dia ni dituduh berzina. Maka dia dapat anak, orang kata tu anak Juraish. Sedangkan Juraish ni orang yang sangat beribadah. Jadi apabila Juraish dituduh berzina, maka orang pergi runtuhkan rumah Juraish. Juraish ni dia orang yang terkenal dengan banyak beribadah. Tiba-tiba orang fitnah dia berzina, orang pergi runtuhkan rumah dia. Maka pada waktu ni lah, bayi yang dilahirkan yang kecil tu, dia khabar siapa ayah dia. Dia cakap. Bayi yang kecil, yang baru lahir, dia cakap. Bayi lahir-lahir tu orang dapat bercakap, dia pun khabar ayah dia bukan Juraish, ayah dia sekian. Ni antara bayi yang boleh bercakap. Kisah mana lagi bayi yang boleh bercakap? Iaitu kisah Ashabul Ukhdud. Kisah Ashabul Ukhdud tu tuan-tuan, saya ringkaskan. Seorang mak dia pegang anak. Pada waktu ni seorang raja yang sangat jahat, dia gali parit. Ni kisah Ashabul Ukhdud, saya ambil yang belakang. Dia gali parit, ada api dalam tu. Siapa-siapa yang tak mengaku raja tu Tuhan, maka kena terlepor dalam parit. Ataupun mudah cerita, kena pergi terjun sendiri dalam parit. Kalau tak terjun, kena bunuh, kena pergi terjun. Kalau mengaku Tuhan, baru selamat. Jadi orang yang betul-betul tak mengaku dia tu Tuhan, tetap beriman kepada Allah, terpaksa kena pergi terjun dalam parit tu. Maka sampailah kepada seorang mak ni tuan-tuan, dia pegang seorang bayi. Ni cerita dalam hadis Muslim. Dia gigi air, tengok-tengok api lain macam ketar tuan-tuan, nak terjun dalam api tuan-tuan, bukan terjun dalam air. Tengok air nak terjun pun ketar dah, dak erti berenang. Hak ni dalam api. Gigi ngundur balik. Tengok anak lagi. Bayi. Gi depan air. Yakin kepada Allah, tapi gitulah tuan-tuan, api, nak terjun dalam api. Ngundur balik. Kalau tak mampu terjun, nak selamat, ngaku raja tu Tuhan, tapi tak boleh ngakulah pada waktu tu. Lepas tu gi pula. Last kali disebabkan gi ngundur, maka tiba-tiba anak dia, hak dia dukung tu bercakap. Bukan anak besar, bukan 5-6 tahun, hak kecil, bayi baru dilahirkan. Dia kata apa? Ya ummah, wahai ibuku, isbiri, bersabarlah, fa innaki 'alal haq, sesungguhnya kamu berada di jalan yang benar. Mak dia dengar anak dia kata gitu, hak kecil, terjun, mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada lagi beberapa bayi yang boleh bercakap ketika masih kecil. Jadi tuan-tuan, selepas Nabi Isa dia bercakap, saya sambung sikit lagi dah. Selepas Nabi Isa bercakap, orang sekeliling dengar. Maka pada waktu ni, orang sekeliling dia percaya ke tidak bahawa yang Siti Maryam memang mengandung direct daripada Allah? Percaya ke tidak? Percaya. Tapi macam mana tuan-tuan? Dia kata apa? Disebabkan Nabi Isa boleh cakap gini, last kali set-set dia kata benda tuan-tuan, orang yang tidak beriman kata benda pada waktu tu, dia kata Nabi Isa ni anak Tuhan pula. Sebab tu learning ni tuan-tuan. Orang Kristian ni dia agungkan Nabi Isa, kita pun kena agungkan Nabi Isa, tapi mereka agungkan Nabi Isa dengan dia kata Nabi Isa ni anak Tuhan terus. Sebab apa? Dilahirkan tanpa ayah. Dalam Al-Quran, waqalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasaral masih ibnullah. Orang Yahudi kata Uzair ialah anak Allah. Cerita Uzair ni cerita lain. Saya tak nak cerita lah yang tu. Ada kisah Uzair, ada seorang nama, ada kata nabi, ada kata wali, kisah Uzair, dan nama Uzair tu disebut dalam Al-Quran. Dan waqalatin nasara, orang Nasara ni dia kata Isa tu anak Tuhan.
Sebab itulah wujud sampai sekarang ni Nabi Isa anak Tuhan. Sebab tu wujud Father, Mother, Son semua tu, Trinity semua tu, dia anggap Nabi Isa tu anak Tuhan, Maryam tu isteri Tuhan, macam-macam lah dia reka, sehingga jadi ada 3 pula Allah. Innallaha thalithu thalathah, macam-macam dia kata. Jadi tuan-tuan, Nabi Isa ni, lepas tu pun Nabi Isa pun dilahirkan, maka Nabi Isa hidup bersama dengan mak dia, adalah perjalanan dakwah Nabi Isa. Dan apabila tiba satu saat Nabi Isa diangkat oleh Allah naik ke langit. Dan sekarang ni, di zaman kita sekarang ni, Nabi Isa berada di langit yang kedua. Dan akan tiba satu saat nanti tuan-tuan, bila di akhir zaman ni Nabi Isa akan turun kembali ke bumi, dan dia ada satu saat tu dia akan memerintah Perdana Menteri pada waktu tu. Akan tibalah satu saat nanti. Jadi inilah sedikit sebanyak cerita tentang Nabi Isa yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Jadi nak tengok kisah-kisah Nabi Isa semasa hidup pula semua tu, tuan-tuan bolehlah cari sendiri, tengok dalam Al-Quran, baca buku-buku sirah. Ada soalan tak nak tanya? Bismillah. Tak ada soalan. Nak cerita Nabi lain pula. Ada soalan kan, aku cerita Nabi lain pula segi kan, panjang pula. Tak ada. Kita ada insya-Allah kuliah akan datang Nabi lain pula. Nabi benda lagi pula Nabi Isa, Nabi Nuh, Nabi Lut. Kita tengok balik Nabi mana pula lagi, biar kita perhabis 25. Ingatlah dan silap, moga-moga apa yang saya sampaikan malam ni dapat tambahkan ilmu kita tentang kisah sirah, lebih-lebih lagi kisah sirah tentang Nabi-Nabi dan Rasul sebelum ni. Dan kita kena ingat cerita-cerita yang kita dengar, yang saya cerita pada sebelum ni tu, semuanya cerita yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah.